Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Syukur pada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat mengerjakan salat subuh berjemaah, dan begitu indahnya saat pada waktu ini kerana Nabi SAW telah pun mengingatkan kita kepentingan untuk hadir salat berjemaah, dan ditambah pula dengan ujian wabak yang berlaku, endemik yang berlaku, maka berganda-gandalah pahala bagi mereka yang berusaha untuk hadir ke masjid. Dan Nabi SAW telah pun menyatakan, "Lau ya'lamun nas ma fi al-atamataini min khairin la atauhuma walau habwan." Sabda Nabi kita SAW dalam sebuah hadis yang maksud, kalaulah manusia mengetahui kelebihan salat isyak dan subuh berjemaah, mereka tiada pilihan datang melainkan dengan merangkak, maka pasti mereka akan merangkak kerana mengetahui kelebihan yang ada padanya. Renungan kita pada pagi ini daripada satu surah yang telah pun beri hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala baginda sallallahu bergelumang dalam dakwah, cabaran yang dialami oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, penindasan, kezaliman, penganiayaan, dan kita pun sedia maklum para sahabat Nabi telah pun melakukan beberapa kali hijrah. Bukannya ke Madinah semata-mata, malahan sebelum itu mereka pernah berhijrah ke tempat yang namanya Habsyah, satu tempat, satu wilayah dalam Afrika yang mana rajanya sangat adil dan saksama. Raja bernama Najasyi itu adalah beragama Kristian asalnya. Lalu umat Islam pernah dipimpin oleh seorang sepupu Nabi SAW namanya Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa ardhah. Kerana tekanan yang dialami mereka di Mekah memang tiada tolak bandingnya, maka rombongan para sahabat ni telah pun berhijrah ke Habsyah bagi menyelamatkan agama dan juga nyawa mereka. Datanglah rombongan daripada kalangan Quraisy yang telah pun meminta supaya suaka politik diberikan kepada mereka itu dilucutkan, dan yang memimpin golongan Quraisy untuk datang berunding dengan Raja Najasyi adalah seorang yang sangat terkemuka di kalangan orang-orang Quraisy pada masa itu, namanya Amr bin Al-As, yang akhirnya masuk Islam radhiyallahu anhu wa ardhah. Tetapi ketika berdialog dengan Raja Najasyi, ternyata Amr bin Al-As yang sangat bijak ini kecundang juga, kerana Raja Najasyi ini seorang yang sangat ikhlas, dan akhirnya Najasyi telah masuk Islam walaupun tidak berkesempatan jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari wafatnya, Nabi telah menyatakan bahawa telah meninggal dunia di bumi sekian-sekian seorang lelaki yang salih. Ayuh kita sembahyangkan jenazah gaib untuknya, yang merujuk kepada Najasyi, Raja Habsyah yang tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau masuk Islamnya tatkala Nabi masih lagi hidup. Jadi tuan-tuan, penindasan dilakukan oleh musyrikin terhadap Nabi SAW ini, Allah SWT tidak pernah tinggalkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah telah pun menurunkan antara lain surah yang namanya Asy-Syarh ataupun Al-Insyirah, yang merujuk kepada kelapangan dada. Marilah kita baca sama surah ni tuan-tuan. Lihat, bagi mereka yang telah menghafaz, alhamdulillah, kebanyakan kita menghafaz ni. Iaitulah surah ini merupakan surah Makkiyah yang diturunkan Allah SWT ketika penindasan bermaharajalela kepada umat Islam, ketika mereka mencari tempat untuk perlindungan. Mustahil Allah SWT meninggalkan kaum mukminin, walaupun pada zahirnya nampak tekanan, tetapi di sisi Allah SWT mereka mendapat pembelaan. Inilah hiburan bagi orang yang bertakwa, yang beriman. Datang firman Allah SWT seperti kata Izzuddin bin Abdul Salam, seorang ahli tafsir, ahli fiqih, ahli hadis yang terkemuka, dipanggil sebagai Sultanul Ulama. Berkata, beliau ni merupakan seorang tunggak dalam mazhab Syafi'i. Beliau berkata, kalau orang beriman ni datang ayat-ayat kepada mereka daripada Al-Quran, dirasa turun untuk dirinya sendiri, seronok bukan kepalang, gembira, tenang hatinya, walaupun tiada perkara lain hiburan yang manusia saksikan di sisinya di dunia, tapi madailah Al-Quran untuk menjadi panduannya sudah menjadi satu keseronokan. Bismillahirrahmanirrahim.
alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Aku mulakan dengan nama Allah yang Maha Pengasihani lagi Maha Merahmati. Tidakkah kami telah melapangkan bagimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadamu dengan kenabian dan perkara-perkara lain, dan kami telah meletakkan, iaitu menggugurkan dan menghapuskan daripadamu akan dosamu yang telah memberatkan dan membebankan belakangmu. Kami juga telah mengangkat, menjulang dan meninggikan bagimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sebutan namamu, iaitulah namamu disebut bersama dengan namaku dalam azan, dalam tasyahud, dalam khutbah dan sebagainya. Fa inna ma'al usri yusra, maka sungguhnya bersama dengan kesukaran itu pasti ada kesenangan, dan sesungguhnya bersama dengan kesukaran itu pasti ada kesenangan. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Oleh itu apabila engkau wahai Muhammad SAW telah pun selesai mendirikan salat, maka bersungguh-sungguhlah dalam melakukan doa kepada Tuhanmu, dan kepada Tuhanmu wahai Muhammad tempat engkau berharap sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, kalau kita lihat intisari mafhum daripada ayat ini, kata Imam As-Suyuti dalam tafsirnya Durrul Mansur, begitu juga dalam tafsir Jalalain. Orang-orang Melayu dahulu ketika mereka belajar di pondok, ada satu tafsir yang terkemuka, namanya tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Bahasa Arab Jalalain ni makna dua orang Jalal. Seorang bernama Jalaluddin Al-Mahalli, seorang bernama Jalaluddin As-Suyuti. Jadi dua orang imam ini mendapat gelaran masing-masing Jalaluddin, keagungan dalam mempertahankan agama. Kerana banyaknya khidmat, contribution mereka kepada Islam, maka mereka mendapat gelaran demikian daripada umat pada masa itu. Gelaran ni bukan pihak tertentu, pihak istana kebagi tuan-tuan, tetapi ia dibagi kepada umat yang menyaksikan begitu banyak sumbangannya kepada Islam pada ketika itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi nama-nama ulama Islam ni kita akan lihat panjang lebar. Jalaluddin, contohnya Abul Fida, maka dia diberi nama berbagai-bagai gelaran kerana khidmat dan sumbang baktinya kepada Islam, bukan senang-senang boleh dapat di sana di sini. Maka Al-Imam As-Suyuti menyatakan dalam tafsirnya secara ringkas mafhum kepada ayat-ayat yang indah dari surah Asy-Syarh ini yang telah memberi kelapangan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi tidak ada sedikit pun dalam hati baginda rasa dendam kepada orang yang menyakiti baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi membuka kota Mekah, maka berduyun-duyunlah mereka yang melakukan kesalahan kepada Islam, kepada Nabi, yang pernah mencekik Nabi satu masa dahulu. Nabi sedang sembahyang, datang dicekiknya di belakang, tuan-tuan. Seperti Uqbah bin Abi Mu'id contohnya. Umayyah bin Khalaf dibawa tulang belulang tunjuk kepada Nabi SAW, berkata, wahai Muhammad, tulang ni kalau dah mati besok boleh hidup balik semula ke? Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Allah sebut dalam surah Yasin. Dia membawa contoh kepada kami, tapi dia sendiri lupa bahawa dia adalah satu manusia yang hina satu masa dahulu. Allah yang muliakan beliau dengan anaknya, dengan keturunannya, dengan hartanya, seperti Umayyah bin Khalaf itu. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, ketika Nabi membuka kota Mekah, ramailah orang datang nak minta ampun kepada Nabi. Mereka menyangkakan habislah kita, habis. Memang kena hukuman lah ni, dengan berbagai kekejaman yang kita buat dulu kepada beliau Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasulullah berkata kepada mereka semua, aku tidak akan berkata kepada kamu sekalian melainkan seperti yang dikatakan oleh Yusuf AS kepada abang-abangnya yang pernah menolaknya jatuh ke dalam pergi buta itu, iaitu aku berkata kepada kamu, la tathriba alaikum al-yawm yaghfirullahu li wa lakum. Tak ada sebarang dendam untuk kamu semua, tiada hukuman, pergilah kamu bebas merdeka. Maka mereka berkata kepada Nabi sebelum itu, akhun karim, ibnu akhin karim, kami kenal wahai Muhammad, engkau seorang yang baik, bapa engkau pun orang baik. Barulah nak sebut kebaikan bila dalam keadaan terancam seperti itu. Maka inilah di antara semangat yang ada dalam diri Nabi SAW untuk kita contohi. Orang yang mempunyai kualiti kepimpinan yang hebat ini, dadanya dibuka besar untuk orang lain, tak ada ruang pun untuk pemusuhan. Kerana pada hari ini aku mampu menindas engkau, tapi satu masa akan datang aku tidak tahu mana kedudukan aku. Mungkinkah anak-anak kita besok akan saling kasih mengasihi, nak berkahwin,
Dan pada masa itu barulah timbul rasa malu yang amat sangat, dahulu aku pernah menganiaya engkau. Dunia ni terlalu kecil untuk pemusuhan, tuan-tuan. Itu sebab di antara hadis yang penting disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari, susun dalam kitab beliau tajuk Al-Adabul Mufrad, antara hadis-hadis yang penghabisan, Habib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yauman ma, wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yauman ma. Hendaklah engkau ini mencintai seseorang itu sekadarnya belaka, cukuplah berpada-pada, jangan berlebihan, kerana mungkin satu ketika nanti engkau akan menjadi, dia akan jadi orang yang paling engkau benci. Dan bencilah seseorang itu sekadarnya belaka, kerana mungkin tiba hari nanti dialah jadi orang yang paling engkau cinta, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mauquf kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Jadi begitulah lapangnya, luasnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak baginda telah pun disucikan oleh Allah SWT dari kecil, ketika baginda bersama dengan ibu angkatnya, ibu susunya Halimatus Sa'diyah dalam kabilah Bani Sa'ad. Datang Jibril Mikail membaringkan Nabi, disaksikan oleh abang kakaknya itu, dibelah dadanya, mereka pun lari mendapatkan bantuan daripada ayah ibu. Maka kekotoran mazmumah dalam diri Nabi telah pun dikeluarkan oleh Allah SWT dan digantikan dengan segala kesucian dan juga mahmudah. Dan ini tidak berlaku sekali, berlaku lagi ketika Nabi nak di Isra' Mi'rajkan sallallahu alaihi wasallam. Jadi dada yang lapang, hati yang tenang yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, tuan-tuan, memanglah tidak ada siapa yang dapat menandinginya. Ketika dalam satu perangan pulang Nabi SAW dalam perangan Amr Waisi', maka para sahabat semuanya keletihan. Yang ditugaskan untuk menjaga pada waktu itu antaranya adalah Ammar bin Yasir. Beliau pun kepenatan, kerana kepenatan yang amat sangat. Ghalabanin naum, beliau berkata, aku dikalahkan oleh rasa mengantuk yang amat sangat. Sedangkan amanahnya untuk menjaga tentera daripada diserang. Maka dengan penjaga-penjaga Haris, kawalan pun tertidur, tuan-tuan, pada waktu itu. Tiba-tiba muncullah seorang kafir membawa pedang dan menunjukkannya kepada Rasulullah juga yang sedang terlelap sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bila penat, Rasulullah tertidur juga, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Cuma Rasulullah pernah bersabda bahawa tertidurnya seorang Nabi, matanya tertidur tapi hatinya terbuka. Hatinya sentiasa mendapat limpahan nur daripada Allah SWT dengan mimpi dan sebagainya, mimpi-mimpi yang indah. Nabi pun terlelap pada waktu itu. Datanglah musyrik ini menghulurkan pedangnya kepada Rasulullah. Hai Muhammad, man yamna'uka duni, siapa yang boleh menghalang kau, menghalang aku daripada mengapa-apakanmu, wahai Muhammad. Semua sahabat yang sedang tertidur pun bingkas bangun. Mereka melihat keadaan yang krusial itu. Nabi di hadapannya seorang musuh, di tangannya ada pedang. Apa-apa boleh berlaku. Tiba-tiba Nabi menjawab SAW, Allah yang menjaga aku. Wallahu ya'asimuka minan nas. Lapangnya hati Nabi sehingga baginda SAW tidak perlu gusar, takut, bimbang atas apa sekalipun kesulitan. Maka jatuhlah pedang daripada tangan si musyrik, si kafir, dan Nabi pula mengambilnya dan menghulurkan ke mukanya. Kita ni haram, tuan-tuan, ni hulur senjata kepada muka orang Islam haram hukum. Tak boleh hukum. Nabi mengangkat pedang itu menunjuk kepada dia. Tadi kau tunjuk pada aku, sekarang aku tunjuk pada kau. Sekarang siapa pula boleh menghalang aku daripada membunuh kau? Beliau menjawab, tiada siapa wahai Muhammad. Tak ada siapa. Ya, maka Nabi SAW pun melepaskannya pergi. Beliau berkata kepada kabilahnya, kharajtu min khairin nas. Aku telah pun kembali dari sisi seorang manusia yang paling baik. Aku mampu membunuhnya, tapi aku takut pada kehebatannya. Dia mampu membunuh aku, tetapi dia merahmati aku. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, inilah dia cekalnya hati Nabi SAW. Dalam hadis-hadis sahih menceritakan bahawa kunna idza ishtadda al-ba'su ihtamaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berlaku peperangan dalam keadaan dahsyat itu, semua orang bertempiaran lagi macam perang Hunain. Perang Hunain ni orang Islam ramai, jumlahnya 10,000. Maka mereka pun diserang perasaan gurur. Gurur ni tuan-tuan berarti rasa kagum pada diri sendiri, ujub, ta'ajub. Mereka berkata, kita ni lan nughlab al-yawm, kami mana boleh kalah, bilangan kita ramai ni, mesti menang punya. Tiba-tiba ketika mereka berlalu di kawasan Saqif, di kawasan Taif itu,
musuh-musuh buat serang hendap tuan-tuan, kena ambush, semua orang lari, terkejut tuan-tuan. Kita mungkin tak ada pengalaman lah tuan-tuan. Bagi mereka yang rumahnya pernah dimasuki pencuri, na'udzubillah, dirompak orang, mungkin pernah mengalami ketakutan yang amat sangat, rasa rambut kat kepala pun gugur, berumur satu badan sudah tiada rasanya. Itu orang yang pernah diuji Allah dengan ketakutan seperti itu, dan musuh pun datang bawa senapang dan sebagainya, pistol, parang, sekurang-kurangnya pun dah takut semacam saja tuan-tuan. Seorang sahabat yang terlibat dalam peperangan di Bosnia bercerita, masa saya pergi ke Bosnia untuk peperangan, maka semua yang datang itu dari berbagai-bagai bangsa untuk pertahankan Bosnia Herzegovina itu, peluru bersimpang siur, sedar-sedar je seorang gugur, sedar-sedar je seorang terbujur kaku. Peluru itu lalu di atas kepala, bayangkan. Tengok saja dinding belakang runtuh, kena mortar dan sebagainya. Subhanallah, Masya Allah. Sahabat ni bercerita tuan-tuan ni, orang Arab ini bercerita, ketika nak pergi perang, ramai dari kalangan mereka mengatakan ni bau harum. Bau harum, kenapa bau harum ya? Yang lain kata, tak ada apa bau pun. Yang berkata bau harum itu akhirnya gugur syahid tuan-tuan. Yang tidak bau harum itu tidak gugur syahid, dan kalangan mereka masih lagi hidup sampai ke hari ini. Benar firman Allah SWT, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di kalangan orang-orang beriman itu ada yang membuat janji dengan Allah. Ramai di kalangan mereka telah pun menunaikan janjinya kepada Allah. Sebahagiannya masih belum mampu untuk menyempurnakannya, masih menunggu giliran masing-masing untuk bertemu dengan Allah. Ayat ini menceritakan tentang kewafatan para sahabat dalam peperangan. Kalangan mereka berkata, saya nak pergi perang, nanti saya bunuh orang kafir, dan orang kafir itu bunuh pula saya, dipotong tangan saya, dipotong hidung saya, dipotong telinga saya. Nanti saya kembali kepada Allah, nanti Allah tanya, mana pergi hidung kau? Saya akan jawab dengan penuh kebanggaan, wahai Rasulullah, saya dipotong hidung saya dalam perangan menegakkan kalimah. Mana pergi telinga kau? Allah lebih mengetahui. Saya akan jawab dengan penuh kebanggaan, wahai Tuhan, hilang kerana memperjuangkan agama. Mana pergi tangan kau? Jawapan saya kepada Allah telah pun hilang dalam pertempuran, wahai Tuhan. Banyak saya dapat bercakap dengan Allah nanti. Dan betul-betul dalam perangan itu sahabat ini terkorban tuan-tuan. Dan betul-betul apa yang dia cakap itu berlaku. Tangannya tidak ada, hidungnya tidak ada, telinganya tidak ada. Maka kata sahabat yang pergi perang di Bosnia ini, kalau kita bertanya pada semua yang datang peperangan itu, tanya nak apa, mereka tak akan kata nak jawab Mercedes S-Class, dia akan jawab nak rumah mewah, dia tak akan jawab nak saham banyak. Semua cakap syahid. Ingat isteri, ingat anak yang kecil, tak, satu pun tak ingat. Dan kejujuran itu dibuktikan dengan syahidnya mereka dalam pertempuran tersebut. Tapi Zahan, kalau entah berada, entah memang rasa kecut perut. Senapang itu, peluru itu kena sipi-sipi kat telinga entah. Boom. Tengok kawan seorang gugur. Memang nak pergi perang, nak mati syahid, takut tetap ada, terkejut. Jadi tuan-tuan menceritakan para sahabat ketika mereka diserang itu, semua mereka lari. Tinggal 6 orang je tuan-tuan. Seorang daripada Al-Abbas. Semua lari, bertempiaran. Yang 6 orang yang tinggal itu pun duduk belakang Rasulullah, bukan depan Rasulullah, belakang Rasulullah. Lalu mereka berkata, Masya Allah, beraninya Rasulullah. Semua orang lari, baginda seorang tampil di hadapan. Kami pun kecut pada masa itu, takut, berbagi-bagi, berbaur ketakutan. Kami pula bersembunyi belakang Rasulullah. Baru sedar malunya kita kepada susuk tubuh yang unggul ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu tekad dan ketabahan yang ada pada Rasulullah. Kesan daripada surah ini mendidik baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam As-Suyuti dalam penjelasannya menerusi tafsir Jalalain, tidakkah kami telah melapangkan bagimu wahai Muhammad akan dadamu dengan kenabian dan sebagainya. Keberanian, kualiti yang ada pada Rasulullah SAW. Ini adalah satu istifham takriri, iaitu pertanyaan yang maksud untuk mengesahkan apa yang dipersoalkan. Kalau kita ni belajar bahasa Arab, istifham ni adalah satu gaya bertanya. Gaya bertanya ni mengandungi berbagai-bagai makna. Nak menyindir pun dia juga, nak memperkukuhkan dia juga.
Dan kita cakap pada anak-anak kita contohnya, nak, ada tak ayah lain yang boleh buat macam ayah ni nak? Bangun pagi kejut kau, basuhkan bilik air kau, basuhkan baju kau, semua benda ayah uruskan. Ini soalan, tapi soalan ni bentuk apa tuan-tuan? Untuk memperingatkan. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi soalan yang dikemukakan Allah sini satu takrir. Takrir ini berarti satu pengukuhan. Muhammad, kami beri banyak pada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang engkau seorang yang bersyukur supaya umat engkau faham bahawa contoh yang terbaik adalah kehidupanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami telah meletak, iaitu menggugurkan, menghapuskan daripadamu dosa-dosamu yang beratkan dan membebankan belakangmu. Ayat ini sama dengan ayat pada surah Al-Fathu, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zanbik. Wahai Muhammad, kami mengurangkan segala beban atas dirimu. Rasulullah SAW adalah seorang manusia biasa tuan-tuan. Baginda tidak melakukan dosa, baginda maksum, tetapi dari sudut percaturan kadang-kadang ada kesilapan sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu bukan dosa, itu berbuat satu benda yang dipanggil taruku aula, meninggalkan satu yang lebih utama. Contohnya sebagai tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, orang datang ke rumah kita, dia memuji cantiknya kapet. Contoh, orang yang baik tengok, ya kapet, Allah kesian ya, kakak datang dari kampung, memang tak ada duit nak beli, ambil ya kak, ambil kak. Itu yang paling baik, kerana kita mampu untuk beli lagi. Tapi kalau kita tak bagi pun tak jadi masalah, tapi dalam hati nanti rasa kesal, Allah ya kak, aku cakap aku buat tak faham pula, sihan ke dia ya? Contohnya tuan-tuan yang mulia kasihan. Jadi kadang-kadang ada rasa kesal begitu dalam hidup Rasulullah SAW di atas perkara-perkara yang berlaku. Maka Allah menghilangkan semua itu tuan-tuan yang mulia sekalian. Jadi ini dipanggil dalam kaedah usul, dipanggil hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Satu yang baik di sisi orang yang sangat dekat dengan Allah belum tentu baik di sisi orang yang lebih hampir dengannya. Abrar ni orang yang abrar muttaqin ni orang bertakwa, tapi levelnya ada orang lebih tinggi daripadanya, namanya al-muqarrabin. Muqarrabin ni maknanya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana orang yang dekat itu nilai ibadahnya tak sama dengan orang di bawahnya. Kalau orang biasa-biasa sembahyang duha mungkin 2 rakaat, tapi muqarrabin mungkin sembahyangnya 8 rakaat. Dia kalau buat 2 rakaat tu dia rasa bersalah yang amat sangat, kurang betul ibadah aku pada hari ini. Begitu tuan-tuan dimuliakan sekalian. Anak-anak yang tulisannya cantik, yang menang khat, tulisan yang cantik di peringkat sekolah rendah, paling cantik, belum tentu kalau masuk dibandingkan dengan budak universiti, tentu budak universiti lebih baik tulisannya. Maka begitu tamsilan yang dikemukakan, dikendaki oleh para ulama di sebalik ayat ini bukannya dosa Nabi, tetapi kadang-kadang rasa susah hati, rasa tersilap, kebersalahan dalam hidup Rasulullah SAW itu dihilangkan, diluputkan oleh Allah SWT. Kita dalam hidup ni kalau orang minta buat satu benda, kita boleh buat, kita insya-Allah. Tak boleh buat, saya minta maaf, saya tak mampu buat. Tapi Rasulullah tidak boleh kata tidak boleh tuan-tuan. Rasulullah tidak boleh berkata tidak boleh. Apabila baginda berkata tidak boleh, maka satu hari itu dia akan duduk termenung, terfikir, akan menyebabkan kerusingan dalam diri baginda SAW. Maka Rasulullah tidak, hanya beberapa kali mengatakan tidak boleh, lepas itu baginda merasa sedih amat sangat sallallahu alaihi wasallam. Kerana amat tidak patut bagi seorang pemimpin untuk berkata tidak boleh. Mesti membolehkan, memudahkan untuk orang bawahan. Begitulah sikap pemimpin yang hebat macam Rasulullah SAW. Baik tuan-tuan, kami juga telah mengangkat, menjulang dan meninggikan Nabi namamu wahai Muhammad SAW dengan menyebut namamu sama namaku dalam azan, iqamah, tasyahud, khutbah dan sebagainya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri sembahyang pun Rasulullah SAW mengucapkan benda yang sama macam kita ucap tuan-tuan. Rasulullah tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni rasulullah, tidak. Kata Imam Yazidin bin Salam dalam kitabnya Al-Qawaidul Kubra, Rasulullah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Sama macam kita ucapkan juga, tak boleh ubah sedikit pun. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, baginda tidak pernah azan sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah azan. Ibadah ini besar nilainya bagi kita. Tetapi jika dikerjakan oleh Rasulullah, maka ia menjadi satu kewajipan. Macam sembahyang tarawih yang baginda lakukan bersama dengan umat, kemudian baginda SAW tinggalkan. Untuk menunjukkan dia satu benda sunat, bukannya wajib. Kalau baginda melakukannya setiap malam, maka akan jadi wajib. Maka demikian juga azan, baginda tidak pernah azan sallallahu alaihi wasallam. Dalam lafaz azan itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Kalau baginda azan, baginda akan mengucapkan benda yang sama. Inilah yang menunjukkan kepada kemuliaan kedudukan Rasulullah SAW, iaitu nama baginda disertakan bersama dengan nama Tuhannya Jalla Jalaluh Azza wa Jal Subhanahu wa ta'ala. Jadi sungguhnya bersama dengan kesukaran pasti ada kesenangan dan kemudahan yang akan menyusul selepasnya. Sesungguhnya bersama kesukaran, kepayahan, kesulitan pasti ada kesenangan dan kemudahan yang akan menyusul selepasnya. Dalam hidup ini kita melihat ada orang ditimpa ujian. Apa bentuk ujian sekalipun, penyakit, dibuang kerja, ditipu orang, dianiaya, semua ini pasti akan berakhir, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Dia tidak akan kekal lama. Memadailah kata para ulama macam Imam Ghazali, ketika kita bersua dengan ujian dalam hidup ini, ingat, walaupun kena ujian tapi merupakan sentuhan ujian saja sebenarnya. Masadhum ta'ifatun minal azab. Allah sebut massa, yamassu, maknanya masa ni maknanya menyentuh, tuan-tuan. Dia tidak akan kekal, dia pasti akan berlalu. Menyentuh ni, kalau kita nak buka muka surat sebagai contohnya, ambil air liur sikit, letak kat jari dan ubah, sentuh lidah. Kita nak iron baju sebagai contohnya, iron, nak rasa dah panas sebelum kita rasa sikit, tak ada orang pegang iron tu, tuan-tuan, rasa sikit, sentuh sikit, oh dah panas. Begitu juga buat air panas dan sebagainya, sentuh sikit, dah panas ke belum? Jadi dalam kinayah, uslub Quran dalam mendidik kita memberitahu bahawa semua ujian berlaku ni sentuhan. Dia tak kekal, dia akan berakhir. Macam mana payah sekalipun, dia pasti akan berakhir. Seorang raja yang hidupnya suka menzalimi rakyat. Akhirnya beliau pun duduk, teman-teman terfikir, aku ni tak habis-habis hampir rampas satu rakyat, aniaya rakyat, hidup semua di atas kesusahan rakyat. Raja ni berfikir, macam mana aku nak buat supaya menghindari sifat zalim ini? Dia memanggil ulama ni, seorang mufti, seorang menteri, seorang ahli agama yang hebat. Tuan Guru, better nak tanya macam mana nak rawat penyakit dalam hati ini, suka menganiaya orang rakyat dan sebagainya, ambil kesempatan pada mereka, tolong nasihatkan mereka, apa cara yang boleh mengatasi perkara sedemikian. Maka orang alim yang salih ini pun pulang ke rumah, bermunajat, istikharah, tahajud, minta pada Allah, ya Allah, apa benda nak bagi pada raja ni supaya menjadi satu pengiktibaran buatnya. Tinggalkanlah kejahatan, janganlah menganiaya orang. Maka tiba-tiba dia pun terfikir, Allah beri ilham padanya, buatkan untuk raja sebentuk cincin. Dia akan pakai cincin ni ke mana-mana. Di cincin ini tertulis perkataan, semua pasti berakhir. Maka dia pun buat mengikut saiz raja. Dia pun menghadiahkan kepada raja cincin tersebut. Raja pun pakai, tersenyum tengok. Cerita Imam Ghazali ini ada dalam Ihya Ulumuddin. Maka mulai hari itu, raja yang zalim itu tengok, bila nak zalim pada orang, tengok kat tangan dia, semua ni pasti berakhir. Hari ini kau hebat, besok engkau tidak ada ke mana lagi. Hari ini kau pangkat, besok engkau akan tinggalkan tempat ini. Hari ini engkau yang paling kaya, semua orang tabik hormat padamu, besok akan berakhir benda ini. Maka hiasilah hidupmu dengan ketakwaan dan dengan sifat yang mahmudah. Hindarilah mazmumah, supaya kau masuk dalam kata-kata fahfaz li nafsika ba'da mauzika zikraha inna zikra li insani hayatun sani. Tinggalkanlah untuk kamu macam harimau meninggalkan belang dalam hidupnya, tinggalkan untuk kamu kebaikan supaya orang menyebutnya, orang jadi panduan, bagus fulan bin fulan. Kalau tak ada dia dulu, tak adalah masjid ni ada aircon, contoh tuan-tuan, bagusnya fulan bin fulan, dia lah yang telah mulakan food bank kat masjid tu 30 tahun dulu, orang pun tak nampak, dia boleh buat. Hari ni semua orang tiru, semua dia dapat pahala. Bagusnya fulan bin fulan tu, kalaulah dia tak ada seragama kat sini, saya bayangkan dekat tempat elit macam ni, orang semua nak hantar seragama payah, dia boleh adakan sekolah, dia panggil ustaz-ustaz, dia pergi cari, bagi duit dia dulu sebelum kita dana cukup. Ya Allah Rabbi, ya hebat, subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, begitulah yang disebut tentang setiap kesukaran pasti ada kesenangan. Jangan kamu ingat dia akan berkekalan sampai bila, dia pasti akan berakhir. Maka hadapilah hidup ini dengan minta bantuan kepada Allah SWT. Nabi SAW telah pun menghadapi berbagai bentuk kesukaran, rintangan, penderitaan daripada orang kafir. Asyadun nasi bala'an al-anbiya sumal amsal fal amsal, kata Rasulullah SAW. Orang yang paling banyak ujian dalam hidupnya adalah para Nabi. Lepas itu orang yang mengikut para Nabi. Lepas itu orang yang mengikut para Nabi. Mereka ni paling besar ujiannya. Kadang-kadang dalam Quran pun tidak menceritakan
Tetapi madailah untuk kita beriman bahawa kata-kata Allah itu, kata-kata Rasulullah itu kebenaran. Hanya segelintir saja kisah yang kita temui dalam Quran, kisah tentang kehidupan para nabi, para rasul. Tapi keimanan menunjukkan bahawa Rasulullah SAW hidup susah payah. Begitu juga nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kematian anak-anak ramai, Rasulullah SAW anak-anak baginda semuanya wafat. Ketika hayat baginda SAW, mainkan Fatimah seorang saja, yang lain semua wafat masa hidup Rasulullah SAW. Kalau seorang wafat boleh tahan lagi tuan-tuan. Ini kalau 6 orang meninggal dunia, seorang demi seorang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Dengan kerja Nabi yang begitu banyak. Subhanallah, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Ya, jadi inilah dia kesukaran dalam hidup Nabi. Allah telah pun galas dan jamin akan ada jalan keluarnya. Wahai Muhammad, maka begitu juga mengikut engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu apabila kamu wahai Muhammad sallallahu telah selesai daripada mendirikan salat, maka bersungguh-sungguhlah dalam melakukan doa kepada Tuhanmu. Dalam ayat ini dikatakan oleh para ulama, kita dalam membuat satu benda jangan berhenti beribadah kepada Allah Taala. Itu sebab lepas sembahyang jangan lekal-lekal bangun, jangan lekal bersembang. Duduk tunggu imam berdoa. Tunggu sekejap apa salahnya tuan-tuan. Ya. Kalau kaum wanita sekalipun muslimat, lepas sembahyang jangan bercakap, diam. Sekejap, bukan lama pun, 10 minit. Tak sampai setengah jam pun. Duduk sekejap, kerana selagi kita berada dalam duduknya lepas sembahyang itu, kita masih lagi dalam salat sebenarnya. Dan bila kita dah selesai berdoa, kita nak bangkit, letak dalam hati kita niat, ya Allah, ini aku nak mudahkan untuk aku, nanti sembahyang zuhur aku nak datang lagi. Maka daripada subuh ke zuhur itu tuan-tuan, apa saja ibadah yang tuan-tuan buat, tuan-tuan dikira dalam salat, tuan-tuan dimuliakan Allah. Niat letak dalam hati kita nak buat banyak kebaikan. Berpandukan kepada ayat ini, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu sentiasa tak berhenti-henti melakukan kebaikan, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Sayyidina Umar pergi ke pasar Madinah, tengok budak-budak muna berlangut-langut, lepak-lepak. Tak kisahlah lepak tu tak salah pun, tapi kalau dah lama-lama bercakap benda-benda sia-sia, maka Sayyidina Umar pergi kepada dia berkata, engkau ni anak-anak muda, kan kebaikan kalau ajar berniaga. Kalau engkau tak berniaga nanti hilang zahaba sulusul imarah. Nanti kalau engkau tak berniaga, nanti Madinah ni akan dikonquer oleh bangsa-bangsa lain. Macam kita di Malaysia pada hari inilah, anak-anak muda mungkin kurang berjempung bidang perniagaan, maka yang berniaga akhirnya orang-orang asing. Pergi ke pasar Cokit sebagai contohnya, semua orang asing. Nanti jangan terkejut, kita tengok gedung-gedung besar dalam pasar besar pun milik orang Bangladesh satu masa nanti, kita pun tak tahu, Pakistan dan sebagainya. Dah, kerana mereka itu lebih bersatu hati. Sayyidina Umar berkata benda ni 1400 tahun lalu, tuan-tuan. Sayyidina Umar berkata, engkau ni semua orang muda kalau duduk melepak-lepak macam ni, besok nak kahwin pun tak ada duit, menyusahkan mak bapak. Nanti kalau engkau tak berniaga, engkau tak berdaya maju, engkau tak bekerja, maka 1/3 daripada kepimpinan akan hilang. Dan itulah yang benar-benar terjadi kepada umat Islam pada hari ini. Kepimpinan makin hari makin luput, makin hilang, makin lupus, kerana tidak ada keuangan yang kuat untuk menyokong. Yang menyokong pula terdiri pada tauke-tauke, orang-orang yang bangsa-bangsa asing yang punya wang, kekuatan, sumber dana dan sebagainya. Kita kalau nak buat sebuah mak tahfiz, nanti kita akan iklankan dekat Facebook, marilah derma, mari derma, nanti tanah orang nak ambil, begitu begini, sama je skrip ni. Tapi si kafir nak buat satu sekolah saja, beri sebuah sekolah dengan dana kapitalnya sudah pun ada 100 juta, 150 juta di Singapura dan sebagainya. Tapi orang Islam pada ini, kerana meninggalkan satu sunnah yang Nabi mereka pernah lakukan, iaitu perniagaan, maka kehidupan mereka menjadi sangat terancam pada hari ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kata-kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu 1400 tahun yang lampau, Sayyidina Umar ni tidak akan duduk berehat. Bahkan ketika baginda dah jadi khalifah pun, ada waktu terluang, dia mengheret untanya dengan muatan di atasnya pergi jual ke pasar Madinah. Lalu orang berkata kepada Amirul Mukminin, berniaga lagi. Dia kata, ya, aku punya duit yang ada tak cukup untuk menampung keluarga, anak-anak dan sebagainya. Dan aku pun suka berniaga. Tak ada benda yang lebih aku suka lepas daripada sembahyang, menunaikan kefarduan, kewajipanku kepada Tuhan, berbanding dengan aku mengheret seekor unta, membawa muatan di atasnya, menjelang petang aku tahu apa yang untung dan apa yang rugi. Itu kata-kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah satu simbol kepada kesungguhan dalam bekerja, mengamalkan ayat ini, tak ada waktu untuk berehat. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian,
Al-Imam Asyuti yang saya katakan tadi adalah seorang pengarang antara yang terhebat pernah dilahirkan di muka bumi. Al-Imam Asyuti, Jalaluddin Al-Hafiz Asyuti, ulama besar mazhab Syafi'i yang berasal daripada Asyut ini. Karangan beliau lebih dari 700 buah buku yang menjadi rujukan dalam hadisnya, dalam fiqihnya, dalam lughahnya, bahasanya, tasawufnya. Sebutlah tasawuf, beliau bintangnya. Sebutlah fiqihnya, beliau adalah bintangnya. Sebutlah hadis, beliau juga merupakan bintang dalam hadis. Imam Nawawi sebagai contohnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imam Nawawi itu meninggalkan satu kajian dalam mazhab Syafi'i perbandingan dengan mazhab-mazhab yang lain. Kitab ini namanya Majmu' namanya, yang dihimpunkan, jamaah yajma'u majmu', jami' majmu', satu kitab fiqh yang besar. Tapi Imam Nawawi, imam besar mazhab Syafi'i ini, wafat pada usia yang sangat muda, 46 tahun, tak sempat sempurna kitab itu. Banyak kitab beliau tak sempat disempurnakan. Walhal hidupnya tak sempat berkahwin, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Orang tidak berkahwin ni, kata Sayyidina Umar, sama ada dua sebab. Yang pertama, dia sakit. Kalau dia beriman, dia tak kahwin. Dia orang salih, dia tak kahwin, dia sakit sebenarnya. Yang kedua, kalau dia tidak beriman, dia merupakan ahli maksiat, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar marah kalau orang tidak berkahwin, kecuali kalau dia sakit, nak buat macam ni, tuan-tuan. Imam Nawawi ni hidupnya cuma 46 tahun, tapi meninggalkan khazanah yang pada hari wafatnya orang datang selepasnya tak mampu nak menyempurnakan tulisan itu, walaupun mereka dah tahu blueprintnya apa dia. Imam Nawawi ni menulis kitab Majmu' yang membandingkan mazhab Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i kata demikian? Berbeza daripada pandangan jumhur. Contohnya, kitab kita namanya Majmu', belum diterjemahkan bahasa Melayu kita, tuan-tuan, besar. Tapi beliau hanya menyempurnakan beberapa jilid saja, kemudian beliau pun dipanggil Allah SWT, wafat, meninggal dunia. Maka datanglah beberapa tahun selepas itu imam besar mazhab Syafi'i yang lain, namanya Al-Imam As-Subki, Tajuddin As-Subki. Al-Imam As-Subki datang cuba untuk menyempurnakan, dan mereka yang mengkaji mengatakan, ya Allah, Imam As-Subki ini seorang wara' yang salih, yang hebat. Tetapi bila dilihat kajian dan juga cara mengemukakan idea, tuan-tuan, ibarat langit dengan bumi, tuan-tuan. Imam Nawawi yang hidup beratus tahun sebelum Imam Subki, tulisannya sangat hebat. Berapa ratus tahun gap itu jatuh, tak ada siapa berani menyempurnakan kitab itu. Datang Imam Subki, kata beliau, bila aku bermimpi bahawa Rasulullah SAW datang bersama dengan Imam Nawawi, kata pada aku, kau sempurnakanlah karya aku. Ini cerita orang salih lah, tuan-tuan. Dia tak ada cerita nak hebat-hebat pada orang pun, dia cerita dalam catatan dia. Anak murid dia bertanya, dia tak cerita pada semua orang. Orang salih begitu tabiatnya. Tapi dia gagal juga menyempurnakan kerana wafat. Datang berapa ratus tahun selepas itu, tuan-tuan, 400 tahun lepas itu, datang seorang ulama Azhar yang terkemuka, namanya Al-Imam Syekh Muhammad Najib Al-Muti'i, ulama besar mazhab Syafi'i juga di Azhar, Universiti Azhar, orang alim, orang ramai di sana. Datang Syekh Muhammad Najib Al-Muti'i menyempurnakan lagi yang akhir sampai tamat bahasanya, kerana fiqih dalam mazhab Syafi'i bermula bertahara, berakhir dengan jenayah. Maka Imam Muhammad Najib Al-Muti'i menyempurnakan karya Imam Nawawi yang pernah disempurnakan oleh Imam Subki sebelum itu, tapi gagal. Datang Imam Muhammad Najib Al-Muti'i menyempurnakan, lagilah orang nampak drop lagi, ibarat langit dengan bumi pula nak bandingkan dengan Al-Imam As-Subki sebelumnya. Inilah keberkatan yang hilang, tuan. Kita tidak memperkecilkan ulama-ulama Islam, tapi mengikut bahasan kajian dikemukakan ulama sangat jauh. Apatah lagi kalau ada seorang selepas ini yang cuba pula nak menghuraikan lagi lah, dia tidak mampu, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Jadi balik kepada kesungguhan para ulama, mereka tak pernah berehat. Hiduplah untuk ilmu, untuk sampaikan kepada orang. Bagi seorang mereka, kalau tertidur selama 5 minit tanpa menulis pun, tuan-tuan, merupakan satu dosa. Allah beri kepada aku ilmu untuk disampaikan, aku tidur. Maka Al-Imam Al-Junaid, seorang ahli tasawuf yang terkemuka sekali, masa mengantuk sedangkan dia perlu menulis banyak benda untuk rujukan kepada orang selepasnya, beliau akan duduk di tempat yang tinggi dan menyebat-nyebat dirinya dan berkata, wahai diri, kau nak tidur, kau tidur sekarang, kau jatuh, kau mati ke bawah nanti. Tidur malam cukuplah, siang kau nak tidur, buat apa lagi? Tidur kailulan, nap sekejap cukup, tak perlu lama-lama. Ni kau dalam ini tidur, 3 sembahyang kau tidur. Bila kau nak bekerja untuk Islam? Bila kau nak memberi sumbangan kepada Islam? Engkau orang alim yang diberikan kepadamu ilmu yang tidak ada pada mereka, tulis. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Baik tuan. Oleh itu, apabila kamu wahai Muhammad SAW telah selesai daripada mendirikan salat, maka bersungguh-sungguhlah menyambung lagi ibadah kepada Tuhanmu, kerana ada berbagai-bagai pattern ibadah yang telah dinyatakan tadi. Sayyidina Umar tidak pernah berhenti bekerja sampai beliau keletihan yang amat sangat tertidur di bawah pokok tuan-tuan. Maka datanglah Raja Rom menziarahi Madinah. Rom kalah di tangan umat Islam, nak pergi jumpa dengan Sayyidina Umar untuk rundingan bayar jizyah. Maka mereka mencari Sayyidina Umar, mereka melihat Sayyidina Umar tidur di bawah pokok kurma. Rom itu berkata dalam bahasa yang kalau kita mudahkan orang Islam fahamlah, agaknya dia berkata, Masya Allah, hakamta fa'adalta ta'ibta fastarahta. Wahai pemimpin orang Islam, memang kau ni sangat hebat. Engkau memimpin dengan penuh kesungguhan dan berlaku adil. Engkau penat dan engkau berehat di mana-mana. Engkau tak perlu gusar macam kami nak pergi mana-mana risau. Orang bunuh, orang racun, orang tangkap, orang kidnap anak, risau. Kerana memang kami ini tidak berlaku baik dalam pemerintahan. Engkau memimpin dengan penuh kebaikan, kesaksamaan, keadilan. Ya, engkau berhukum dengan baik, kau tidak mengambil kesempatan terhadap mereka, maka engkau penat, engkau berehat mana engkau suka, tak ada siapa akan ganggu engkau. Kami tidak. Sayyidina Umar, tuan-tuan, saya cerita terakhir untuk kita pada hari ini. Sayyidina Umar, 2 orang daripada anak lakinya pergi turut dalam satu peperangan di Parsi. Peperangan itu menang. Anak-anak lelaki Sayyidina Umar ni ramai, tapi yang terkemuka cuma Abdullah bin Umar saja. Anak Sayyidina Umar ramai. 2 orang ini balik singgah jumpa dengan sahabat Nabi yang terkemuka, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ini memang orang kaya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini pemimpin, gubernur. Maka dia melihat anak Sayyidina Umar, budak ini miskin, susah, dia tahu ayahnya tak boleh bagi apa-apa kepadanya. Sayyidina Umar tidak ada harta lebih pun, tuan. Maka dia berkata kepada anak-anak muda, 2 orang anak Sayyidina Umar ni, nak begini, kau ambil harta ni, kau berniaga, aku bagi kau capital. Ni bukan duit aku, duit harta yang kita kumpulkan daripada negara yang jatuh bawah tawanan kita. Kau ambil, aku bagi pada kau berniaga. Nanti kau beruntung, dapat untung, kami untung tu yang modal asas ni kau kembalikan ke Madinah. Terlanjur kau nak balik ke Madinah, nanti jumpa bapak kau, serahkan Baitul Mal. Boleh tuan buat? Boleh tak? Seorang pegang khazanah yang besar, duit orang ramai, tak terusik pun, bagi 10 juta nak berniaga, nanti dapat untung, beli saham ke apa ke, nanti dapat untung 5 juta ambil 1 juta pulang balik. Dana yang ada tak terusik. Faham tak maksud saya? Tuan-tuan faham kan? Maka Sayyidina Umar balik, sampai Sayyidina Umar menunggu anaknya pulang, anaknya menggunakan duit itu berniaga, beruntung, dapat untung. Sayyidina Umar pun lihat, mana kau dapat modal mereka berkata, wahai anda, ni duit Sa'ad bin Abi Waqqas bagi jumlah, kau pulang kepada Baitul Mal, apa yang dibawa dari Madain, dari Parsi, ni harta. Ni mana tahu pula? Saya tanya. Mereka menjawab, ini kami berniaga, dapat keuntungan, ni milik kami lah. Sayyidina Umar kata, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adakah benda yang sama dilakukan kepada orang-orang muda yang lain di Madinah ini? Ke engkau saja? Mereka terdiam, tutup mulut, tak boleh jawab. Ayah ni tanya soalan, memang payah nak jawab. Sayyidina Umar kata, baik, sini semua sekali milik orang Islam. Kalau benda itu dibagi kepada semua orang peluang yang sama, tak mengapa. Tapi kalau dibagi pada engkau saja kerana kedudukan aku, no way, pulang balik. Itulah yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan. Geran ada macam-macam. Cuba anak-anak pergi minta, walaupun ada kelayakan. Borang macam begitu tebal, mengisi sebulan pun tak siap. Kena ada konsultan untuk isi pula. Konsultan pula minta duit, benda belum dapat lagi. Kalau dapat minta persen pula. Inilah yang berlaku, negara korupsi. Bila nak selesai, tuan-tuan yang mulia sekalian? Ada macam-macam gerak disediakan untuk orang muda. Kesian orang muda, keluar tak ada kerja. Patutnya dipermudahkan, dipantau, dilihat. Bercakap di hadapan semua okey, tapi bila sampai pelaksanaan, semua itu ada kickback dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu bercerita benda ni 1400 tahun lalu. Kenapa? Kerana dana yang dia peruntukkan orang, macam minta kerja juga. Nanti diumumkan dalam akhbar, dalam perolehan, ada jabatan kosong di tempat sekian-sekian, di industri sekian. Mintalah tuan-tuan. Memang garanti tak ada tempat pun. Walaupun budak itu punya kelayakan, kerana dah reserve untuk orang tertentu. Inilah pengkhianatan namanya, tuan-tuan yang mulia sekalian.
Khianat tau. Nanti anak itu bekerja kerana kelulusan yang kita berikan, padahal ramai lagi orang layak di tempat itu. Jawab besok depan Allah Ta'ala. Gajinya, pendapatannya, yang meluluskannya, jawab depan Allah Ta'ala. Hidup ini macam mana lama sekalipun akan berakhir, tuan-tuan yang mulia. Marilah kita ada peluang sementara hayat di kandung badan, ubah tuan. Seorang bertanya pada mufti di Mesir, di Azhar, Tuan Guru, apa yang Tuan Guru cerita ni kena pada saya? Saya ambil kesempatan, peluang bagi pada orang tentu. Orang lain ramai lebih layak. Memang budak tu layak, tapi ada yang lebih layak daripada ini. Kami ketepikan semua nak bagi pada dia kerana dia ada kedudukan, ada kaitan dengan kami. Kronism, nepotism. Nangis dia. Sekarang saya dah pencen, macam mana nak buat? Kau pergi cek gaji dia sepanjang dia bekerja itu berapa ribu, kau keluarkan 30% bagi pada Baitul Mal. Moga-moga Allah ampunkan kau. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Inilah dia apa yang disebut dalam kehidupan, banyak sangat penganiayaan berlaku kepada manusia. Bilakah akan selesai? Kita bertanggungjawab depan Allah untuk menyelesaikannya, tuan-tuan. Tegur, ingatkan, sebut, nasihat. Kalau anak-anak kita punya jawatan dan kedudukan, beritahu kepada dia. Jangan disebabkan kita rasa nanti kepentingan kita tergugat, kita takut nak kata nanti cakap nanti dia tak balik rumah pula. Nanti cakap nanti 500 dia bagi sebulan tak bagi pula. Maka ketakutan-ketakutan inilah yang memenjarakan kita daripada ke depan, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Ini namanya kezaliman, penganiayaan. Mengambil kesempatan terhadap orang terlalu banyak. Maka moga Allah selamatkan kita semua daripada apa yang kita pelajari surah Asy-Syarh. Yakinlah Allah Taala bersama dengan kita selagi kita di pihak yang benar. Anak-anak anda sakit, ya memang Allah ada. Suami anda meninggal, ya memang Allah ada. Isteri anda meninggal, ya memang Allah ada. Anda dibuang kerja, ya memang Allah ada. Semua itu telah Allah tetapkan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah kalimah yang paling mudah untuk diungkapkan ketika kita dalam kesusahan. Ibn Qayyim berkata dalam kitabnya Zadul Ma'ad, antara kelakuan Nabi kita tak kala susah, pandang ke langit. Ultimate kita pandang ke langit, tengok langit. Ucapkan la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Cukup tuan setakat ini saja dulu untuk renungan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikan padanya. Dan kita belajar satu surah yang sangat indah. Surah yang telah memberi kelapangan hati kepada Rasulullah hingga menjadi pemimpin yang sangat berkualiti, tidak takut, tidak gentar, sentiasa terbuka dadanya untuk memaafkan orang. Inilah surah yang sangat hebat untuk kita amalkan. Itu sebab di kalangan para ulama berkata, contohnya dalam Hasyiatus Sawi, kalangan kami para salihin, Imam Sawi berkata, Al-Imam As-Sawi ala Hasyiati Jalain, beliau berkata, kalangan kami di Mesir menjadikan amalan kalau anak-anak itu gagap, anak-anak itu tak boleh bercakap, kami tulis dengan air mawar surat Alam Nashrah ni, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, tulis dengan air mawar atau apa-apa air yang boleh diminum. Bancuhan itu ditulis di atas dulang sebagai contohnya, nanti disiram dengan air yang bersih. Kalau dapat air Zam-Zam sangat baik. Dikumpulkan air itu, diminumkan kepada orang yang masalah, yang gugup, yang nak pergi nak pergi ujian ke, atau nak pergi interview ke. Begitulah kata-kata mereka. Surah ini mampu beri kelapangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sekali lagi dan seterusnya dapat beri kebaikan kepada kita semua andai kita beriman dengan sebenar-benarnya kepada Allah yang menurunkan surah ini. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu la nuhsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardha wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna muqimis salah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'ana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma minkum. Sebelum beredar pagi ni tuan-tuan, ambillah peluang untuk sembahyang sunat syuruk yang disebutkan Nabi kita SAW dalam hadis. Siapa yang duduk iktikaf lepas subuh, kemudian nanti waktu terbit hari sembahyang sunat syuruk 2 rakaat, baginya pahala seolah-olah menunaikan umrah lengkap dalam hadis Nabi SAW. Yang kedua, Nabi bersabda macam menunaikan ibadah haji, sempurna. Sekarang nak pergi ke Mekah pun payah. Ambillah peluang ni, jangan abaikan. Yang dah batal wuduknya, pergi ambil wuduk, datang sembahyang balik semula. Nanti lagi setengah jam masuk waktu duha.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.